apa aku memang sangka album tu keseluruhannya album baru. Lepas tu bila Shah Extend hanya 4 yang dirakam baru lah. Hanya 4 yang dirakam baru, yang selebihnya bila aku check balik Phenomistic punya Facebook tu baru aku jelas lah apa mana yang mini album punya daripada lagu tu dia ambil balik lah, dia dimuatkan balik lah. Jadi untuk album ni bang, kalau didengar 4 buah rakaman baru tu, memang dengarnya memang dia gitar tu dengar garang lah pada aku lah, dengar garang sikit lah. Jadi mungkin abang boleh ulas sikit lah dari segi abang punya structure untuk sound gitar tu dan juga album tu, mungkin secara permulaan ni boleh abang jelaskan sikit lah. Okay, firstly ni apa aku nak explain kenapa 4 lagu baru saja, tapi total dalam album tu ada 10 lagu lah, dan termasukkan juga 4 lagu daripada EP tahun 2015 dan 2 lagu daripada compilation. Sebabnya yang 6 lagu yang terakam sebelum ni, masa tu keluar limited copies dan ramai follower kita orang yang tak dapat physical copy tu sebenarnya. So ni macam satu hadiah lah aku kasih kali ni Okay. So ada 3 in 1 lah, macam Nescafe gitu. So 4 lagu baru, 4 lagu daripada EP 2015 dan 2 lagu pada compilation tahun 2017. So dapat 3 in 1. Yang 6 lagu tu sebagai hadiah lah. So dari segi sound, kita just macam pasal yang 4 lagu baru tu, I think ramai pada followers kita orang masa dia orang tergerak hati nak beli album tu, of course dia nak dengar yang 4 lagu baru ni lah. Okay, kenapa sound garang memang masa daripada planning stage lagi aku plan dengan drama cakap okay, kali ni aku nak buat sound jahat. So kata dia kat sana sebenarnya term yang sesuai jahat lah. So kita in fact masa dekat studio, masa buat sound gitar tu berbincang dengan sound engineer. Sound engineer tu terror lah, dia tahu pasal sound ni. So aku cakap dekat dia, boy, aku nak gitar sound yang jahat, kotor, tajam. Dia keluarkan satu efek tu daripada zaman lampau. Memang benda antik lah. So try. Sebab tu kena dengan amplifier Fender 1973, dia memang monster sound lah. So aku terus mudah cari sound tu, dan aku dapat apa yang aku nak kali ni. Jadi sound engineer ni bang, dia memang spesialis untuk untuk muzik metal ke, atau dia ni memang universal, dia terbuka sebenarnya, tapi dia boleh dapat sound yang abang nak tu lah. Kata spesialis, ramai lagi special. Tapi dia boleh, personally aku akan letak dia among the special ones lah. In fact, dia pengalaman dia begitu luas. In fact, dia ada studio tu 30 lebih tahun. So masa dia buka studio tu dulu, studio TNT Musical Center tu, dia lebih cater kepada golongan underground ni lah. I think itu ada cakap dekat satu interview, dia begitu prihatin yang underground ni bukan golongan kayangan lah. So, tak berduit sangat dia bagi kos recording rate yang antara terendah lah kat Singapura, tapi barang-barang dia sentiasa improve, barang-barang recording dia kan. Berbekal pengalaman tu yang dia boleh nak apa sound yang kita nak. Bukan kerja dekat studio saja, even masa band-band international datang ke Singapura main live,
Okay, antaranya Malevolent Creation, Dismember, Grave, and Warbringer. Dia lah sound engineer. Okey. Banyaklah Pengalaman pengalaman dia, dia. ya. Ya. Jadi tak heran lah dia boleh keluarkan sound untuk yang di mana yang abang nak lah. Ada untuk album. So permasalahan orang kata kadang kalau rekod kat studio yang sama, semua band sound sama. Tak ada benda tu. Dia pandai nak adjust lain band lain song. Ya. Mana dia boleh adjust lah, dia boleh beza-bezakan lah. Ya. Cuma aku tertanya juga kenapa dua buah lagu baru. Dua buah lagu baru tu itu nak tanya abang, mungkin abang ada sebab tersendiri ke kan? Siapa yang follow Wan Baca, dia orang tahu sejarah aku macam mana. Yeah. Pernah ada dengan satu kubiran lama tu. Yeah. So ke mana pun aku pergi, aku akan bawa something daripada kubiran lama tu. Itu yang follower fan kita nak. Yeah. Bila kita bagi jiwa baru kepada lagu-lagu lama daripada kubiran lama tu, benda tu dah terbentuk jadi benda baru, fenomistik punya. So personally aku tak anggap benda tu sebagai lagu baru, sebagai lagu lama. Dia ni adalah lagu baru. Of course on paper bila orang tengok title lagu wah ni lagu lama dia rakam balik kan. Tapi bila kita buat balik lagu tu, benda tu jadi macam tadi aku cakap fenomistik punya. Ya. Dan of course bila kita bagi jiwa baru, kita abuse jiwa baru ke dalam lagu-lagu tu, yang ada salah satu lagu tu lagu yang underrated. Masa dengan band lama dulu, of course orang ada pilihan masing-masing beberapa lagu tu kan. Tapi ada lagu-lagu yang underrated masa tu, dia tidak begitu tersalah berbanding dengan lagu-lagu lain. So bila kita main balik, kita kasih jiwa baru tu dengan berharapan lagu tu dia tak mati je masa time tu. Even 2021 sekarang, lagu tu tiba-tiba muncul balik dalam bentuk baru kan. Even next release, aku akan tetap bawa lagu-lagu daripada band lama tu lah. Ya. Jadi maksudnya abang untuk lagu yang betul-betul baru tu abang tak ada bercadang lagi lah. Untuk buat sementara waktu ni lah. Abang tak ada bercadang lagi untuk buat satu lagu baru ke macam mana? Lepas habis rakaman album Asaha 2 tu, Shah Honda Music, of course dia ada bagi job baru untuk yang akan datang punya. Okey. Ya. Minggu depan kita dah booking studio untuk masuk latihan semula. Dan kita akan spontan lah kan, apa yang kita buat lagu sama-sama. Macam aku dengan drama kita akan buat lagu sama-sama. Apa yang akan katakan kita jamming 2 jam, apa yang jadi dalam 2 jam tu kita pakailah nanti. Okey. Jadi untuk album Asaha 2 ni bang, abang ambil masa berapa lama bang untuk selesaikan 4 buah lagu tu lah, atau sama ada abang ambil sampai siap ke ataupun secara berperingkat lah, mana hari sambung hari ke hari atau sekali one shot je kan. Tak. Kita tak adalah bekerja sampai 24 hours. In fact, untuk rakaman 4 lagu tu kita makan masa hampir 2 minggu. Seminggu lebih, hari-hari datang ke studio, ada sesi yang 3 jam, ada 4 jam. I think atas dasar faktor umur 3 jam, 4 jam tu dah limit lah. Kalau lebih daripada tu, I think otak pun jadi condense kan. Even kesian juga dekat sound engineer. Dia pun sama lah kan. So kita adakan had waktu tu.
Tapi Ah, rakaman tu berjalan sepanjang seminggu lebih, nak dekat 2 minggu. ya. Dari segi vokal bang, aku dengar abang punya vokal tu memang seperti mana muzik dia macam tu lah vokal tu dia punya abang punya Shrek tu memang macam orang muda lah. Saya nak tanya abang, abang memang tak ada pakai efek apa-apa ke? Atau cakap ini betul-betul macam muda lagi kan? Of course lah, bila proses mixing dia ada masuk apa reverb sikit-sikit. Ya, That's about ya. it lah. That's about Ah, it. Other than that, memang kering masa masa masuk rakaman vokal tu kan. Untuk menyedapkan, of course, sama gini akan masuk dari reverb. Kita dengar. ah, Tapi tidak keterlaluan lah ya, reverb tu. Mhm. ya. Berbanding ialah mungkin ada beza lah kan, berbanding suara abang yang sekarang ni dengan 20 tahun dulu bang, ada orang kata apa, dari segi tenaga untuk kita keluarkan vokal seumpama tu kan, ada jauh tak beza dia bang? Berbanding 20 tahun dulu punya vokal. Ah, Apa yang aku dengar sendiri kan, daripada rakaman yang dulu sampai ke sekarang ni, setiap kali masuk recording, suara tu beza-beza. Apa punca dia, aku tak kerti nak cakap. ya, 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 Tapi bila dah umur macam ni, umur dah hampir 50 ni kan, ya. tiba-tiba buat balik recording, nyanyi macam gitu lah. Uh, apa orang kata, rahsia dia ni. Satu lagu, satu botol. Yo, ya. Uh, Okey, okey. so kalau 4 lagu, 4 botol aku habiskan dekat studio itu. Kalau aku tak salah lah, uh, abang punya kerjasama dengan drama Wan Abdul Haris ni, dari segi untuk rakaman 4 buah lagu ni, abang punya kerjasama dengan dia ni macam mana bang? Abang berkongsi idea dengan dia ke, ataupun uh, dia macam satu hubungan satu hala, maksudnya abang arahkan dia, so dia buat, kita ada Hmm. perkongsian idea untuk rakaman album. Memang kita berkongsi idea Ya, sentiasa. Kita dua bukannya setakat band member lah. Kita dah macam adik-beradik. ya, Dan kita berbincang even masa tengah jamming, tengah rehearsal. Bila certain riff, kalau perlu untuk aku kena tukar apa, dia akan bagi tahu lah. ya. Dan kita try out. We just enjoy the whole practice session tu kan. Berkongsi idea. Macam itulah kita punya kerjasama. Ha. Dia abang dengan drama ni, kalau tak salah lama bang dengan dia 2007 lah. Betul bang? Dengan Ya, dia drama dia ni. masuk band lama kita orang tu tahun 2007. So mungkin ada apa orang kata, istimewanya drama ni dengan abang sampai abang boleh bersama dengan dia dengan waktu jangka masa yang lama. Mungkin ada abang boleh berkongsi, mungkin bukan pujian lah, tapi orang kata penghargaan kepada dia dari segi teknik dia main ke, abang senang dengan dia ke. Okay, sebenarnya aku tak kisah dia main bagus ke, dia main tak bagus ke. Yang penting aku dengan dia bonding tu dia. Okey, Kita okey. bukan setakat berkawan dalam band saja kat luar. Even dia punya masalah, dia story kat aku punya masalah, story kat dia. Itu benda yang paling important lah dalam band. Jadi whether dia main bagus ke tak bagus is another side of the relationship lah kan. Ya. Of course dalam band, kalau dia tak bagus, kena cari jalan macam mana nak improve kan. Tapi Wan Azharah ni sendiri, kita orang dah nampak dah talent dia masa dia dengan band lama dia, band Macbeth masa tu. Dia bila dia masuk dalam band lama kita dulu, dia just blend in macam tu je. Tapi sayangnya kat band lama dulu tu, masa dia buat recording 2 last album masa aku dengan band tu,
because of the recording punya sound quality hancur. So tak nampak sangat skill dia kat dalam recording tu. Not until Phenomistic keluarkan EP 2015 onwards lah. Baru mula terselah orang boleh dengar exactly macam mana permainan dia. Adakah abang memang nak kekalkan two-piece band, maksudnya 2 orang je? Atau sebenarnya abang ada consider untuk menambah anggota ke jadi 4 orang ke? Macam mana bang? Ke abang memang selesa bergerak secara 2 orang? Kalau bila tak banyak kepala ni dia senang sikit kan? Ya macam ni, of course. Wan Azaref dulu masa 2007 kan. Dia bersama dengan band lama kita orang tu sampai 2011. Aku sendiri 2012 aku berambus daripada band tu. Bila sekarang kita bekerja 2 orang, something yang kita sedar, 2 orang ni senang, mudah buat kerja, tak serabut bila ada orang yang ketiga. Dan bila kita live, masa yang kita main live sekali tu, kita panggil seorang member kita orang lah. Itu Rizal daripada kumpulan Pubawi Sesa. Dia sebagai sessionis yang dibayar untuk main. Tapi bila kerja-kerja studio ni tetap kita 2 piece. Itulah Phenomistic. Abang ada sebut yang apa Phenomistic ni dia kalau aku tak salah baca lah, dia akan jadi studio band. Maknanya abang nak main live tu abang susah sikit lah. Macam mana tu bang? Adakah memang Phenomistic ni kalau pandemik dia dah berakhir, adakah kita tak akan tengok Phenomistic di atas pentas ke atau macam mana? Definitely untuk 2022 takkan ada peluang lah nak tengok Phenomistic main live. Pasal kita ada dia macam ni, kita nak declare totally yang kita tak nak main live pun tak boleh jugalah. Kalau datang offer yang menyihatkan, of course kita akan consider kan. Itu faktor yang paling penting lah untuk nak tengok Phenomistic atas pentas. So dari segi persiapan tu, kalau kita tengah mempersiapkan untuk album kita kena berlatih untuk nak katakan next album ada 10 lagu, kita nak berlatih 10 lagu untuk album. Tiba-tiba masuk satu offer main live, main gig, benda tu dah disrupt, mengganggu persiapan kita. Macam mana boleh Syah boleh approach abang untuk hasilkan album Ashar 2 ni? Kalau nak diikutkan, ialah memanglah sekarang tak ada isu jarak tu, tak ada masalah kan, tapi antara Singapura dengan Syah di KL ni kan, macam mana boleh Syah boleh dapat One Phenomistic ni kan. Tu nak tanya abang tu. Of course ada certain details, certain perbincangan antara band dengan tauke label yang kita tak boleh nak reveal kat sini lah. Ada certain things yang special kan. Apa yang aku boleh cakap, Syah Honda dia ada interest pada Phenomistic. Bukan baru. Dah sekian waktu lah. In fact 1-2 tahun lepas dia pun dah pernah masa tu approach untuk nak bincang pasal next release Phenomistic. Finally lah, mungkin benda tu perlukan waktu kan. Dan bila kita bincang, tengok perkara yang dibincangkan tu, these are the things that can work out kan. Banyak perkara point-point macam dari segi expenses kan, studio cost pun kita bincang. Both parties can come to agreement yang win-win situation and the project has to go on. Dia kata Syah 300 salinan tu dah selesai, langsai dah bang. Jadi adakah album Ashar 2 ni akan ada second print mungkin? Benda tu
kita serahkan pada Shah Honda Music sendiri sebenarnya. Dia kita punya part actually, okay, Shah Honda Music dah bagi peruntukan ya untuk kita masuk studio buat recording. Kita punya tugas apa part 1 lah ya, dah habis kat sana. Dan part 2 dia yang kita buat promotion all this thing. And of course kalau dia nak ke press lagi kan, kita kena bekerja lagi lah untuk nak promosi ya. Kita benda ni, kita banyak benda yang kita kena tengok, aspek macam market, macam mana selling. Maybe first 300 cepat, second 300 kali makan masa lagi 3 tahun baru boleh settle. I think benda tu tak berbaloi lah. It's something yang kita kena study market tu macam. Betul. Abang juga kata dalam ada satu interview, abang kata abang antara artis yang menggalakkan digital streaming ni. Jadi adakah produk-produk fenomena ini kita akan dapat sebagai contoh lah, mungkin di Spotify, mungkin ke ada cadangan ke untuk dimuat naik ke Spotify di platform streaming yang ada sekarang? Benda tu kita dah bincang dengan Shah Honda Music. So whether at the end of it label akan masukkan ke Spotify ke tidak, kita tunggulah. Apa-apa kita orang akan umumkan lah. So it's something kita orang tengah explore. Kita nak explore sebab kata first off, bila release that album, kita nak concentrate pada sales physical dulu. Dan of course kalau physical dah habis, orang dah tak boleh dapat daripada mana-mana, then no choice, they have to go to the digital platform untuk nak dengar. Macam dekat Malaysia sini, album Silhanas pun tak ada kat Spotify. Jadi sebenarnya sebagai contoh lah, jadi apa halangan yang sebenarnya yang mungkin yang orang biasa macam aku ni tak tahu kenapa susah nak jumpa di platform digital tu? Mungkin ada apa pandangan abang mungkin? Entah, aku pun sendiri tak erti kenapa. Kita kena tanya band-band berkenaan sendirilah, kenapa kau tak masukkan lagu dekat Spotify ke iTunes Benda tu kita tak boleh nak jawab on behalf of band-band lain. Even myself yang buta IT ni pun tak kerti nak buat benda tu. So harapkan Shah Honda Music kalau kau boleh tahu cara nak masukkan tak kisahlah. Macam aku kata tadi, listeners ada choice, dia nak beli physical ke atau nak digital. Tapi digital pun mana bukannya illegal lah. Kalau nak dengar kat Spotify, beli, bukan just betul. So kaki-kaki yang mengupload full album band-band lokal ada, tak nak sebut nama dekat YouTube. Orang macam gini orang macam gini taik lah pada aku. Nama je kan support local scene, tapi kau buat benda macam gini. Itulah dia. So tadi bila cakap pasal Silhanas kat Spotify tak ada, tapi baru ni aku check dekat YouTube ada. Full album lagi orang upload kat sana kan. Itulah. So orang macam gini, macam aku kata tadi, orang gini taik lah. Sorry lah guna bahasa macam gini. Sebab yelah macam aku bila akulah, sebab bila kita kat Spotify tu at least lah boleh support dia orang kan. In fact Spotify kalau orang melanggan, orang beli muzik kat Spotify, band ke label returns tak banyak. Betul. Tapi at least you want to listen to the song, you beli. Betul. Mana kita langgan tu kita support ada, kan. Ada dari Spotify dan Bandcamp pun boleh ya. Kat Bandcamp pun boleh beli. I think nowadays banyak band dia buat Bandcamp lah. Apa istimewanya gambar yang pegang Les Paul ni? Sebab abang ulang
format gambar tu pada album, pada mini album tu dengan yang ni juga. Aku cakap, apa dia punya signifikan kan. Kalau abang boleh share lah kan. Ya, masa EP yang mini album 2015 tu, masa tu aku suruh pelukis tu Just Vision, Putri Ulik Mayang tu keluar daripada laut, pegang gitar. Tak cakap kat dia pun gitar apalah kan. So dia lukis. Kali keluar gambar respon. Cantik kan? So that's about it. Sekitar 2015. Bila nak masuk Asaha 2 ni 2021, aku fikir why not kita sambung lagi cerita Les Paul tu. Tapi kali ni makhluk lain pula main. Okay. Dia berdasarkan lagu. Macam yang mini album tu, gambar tu berdasarkan lagu Lautan dan Rupawan dalam mini album tu. Betul. Dan yang kali ni is lagu Night Call Kuntilanak tu lah. Okay. So that's why Pontianak yang main Les Paul pula kali ni. Konsep dia very simple, straightforward sebenarnya. Bila kita sebut tentang metal ni daripada dulu, selalu benda tu ada reference pada entity hantu ni lah jin lah apa. So itu macam ramuan dalam metal, dan the whole thing is pasal music. That's why dia main alat muzik lah. So since benda tu dah 2 release Les Paul tu, rasanya akan diteruskan lah next album. Kita tengah fikir hantu apa pula nak main. Tapi tak boleh lah buat toyol main Les Paul lah. Gitar tu kecil. Kalau aku tak silap, abang tanggal chord string ni dah lama abang tanggal chord string ni. Jadi kadang-kadang artis band-band yang dah 20 tahun 30 tahun ni, kadang-kadang dia orang ni buat comeback. Jadi abang pernah terfikir tak, adakah Corpspain ni abang boleh pakai balik ke, ataupun ada sebab sebenarnya abang dah tak nak pakai dah? Kau dengar Dark Throne tak? Dengar. Kenal band Dark Throne? Kenal. Patutnya kau tanya Fenris dulu soalan yang sama baru kau tanya aku. Kata kalau Ihsan Emperor, dia kata dah macam fashionable, dia kata dia tak nak pakai, dia kata. Bersama. I think macam untuk aku sendiri 1999. Actually tempo waktu aku pakai Corpspain tu tak lama. Daripada 1995 lah. Masa EP Meditation mau pagi. 1999 aku dah tanggal lah. 4 tahun je. Aku sendiri tak selesa benda tu sebenarnya. Especially bila main live pakai benda tu tak selesa. Not just Corpspain, even apa yang spike aku. Dia macam ni. Sebenarnya aku ni bila kau dengar muzik ganas tak ganas. Dari segi image tu aku tak pentingkan sangat pasal image. Lagi penting pasal muzik tu aku buat nanti bila recorded keluar macam mana. Aku ambil reference pada orang macam Bruce Springsteen sebenarnya, yang boleh just naik stage pakai t-shirt as wajib main lagu. So I mean dia tak payah nak beri image gempak sangat, tapi dia boleh buat muzik yang bagus. So that was my reference lah, Bruce Springsteen. Okay, aku faham. Sebab setengah band dia kalau kita sebagai contoh lah bang, band Cradle of Filth yang mainstream kan, dia masih setia dengan Corpspain tu, tapi mungkin sekadar image lah kot kan, sekadar image lah, dia tak bawa lah kepada maksud-maksud yang lain lah kot kan. Tapi bila bila cakap pasal Cradle of Filth, dia perlu benda tu, orang kenal dia sebagai macam gitu all the way kan sampai sekarang. Maybe along the way kalau dia pernah try tanggal dengan Corpspain kan, then orang pun boleh adapt over the years.
Tak apalah kalau fit macam gini ngomong cancer. It's just something yang dia orang tak nak try lagi lah kan. Yeah. Aku mungkin aku terlewat sikit dengan abang dan band lama abang dulu. Aku betul-betul lekat dengan abang ni bila aku kenal abang dalam Storm of Nebula 2 tu. Okay. Abang bawa lagu Senandung Suralaya. Uish, asal lagu ni gila lah kan. Aku macam terkejut sikit lah. Betul ke Azhar main lagu ni? So kat situ aku sangkut lah. Dan start pada tu aku gali sikit lah yang lama-lama abang tu kan. So jadi pada aku abang seorang artis yang prolific, artis yang prolific dan juga orang kata abang tak ada border. Abang nak buat, abang buat je. Macam abang keluar lagu album Baku Karama. Lepas tu yang lagi best tu abang keluar album Intifada. Intifada kan. Jadi macam mana abang meluaskan abang punya pendengaran tu sampai abang boleh hasilkan pada aku 2 buah album yang agak sedikit asing daripada abang punya asal tu lah kan, black metal tu lah kan. Mungkin abang boleh, lama aku nak tanya soalan ni dengan abang. Tapi mungkin abang boleh cerita yang sikit lah. Sebenarnya aku tak berapa minat lah nak cerita pasal band lama tu kan. Biarlah orang band lama tu sendiri bercerita. Try tanya dia orang. Tapi tak apalah. Yang pasal lagu Senandung Suralaya tu sebenarnya kat sana dah start aku explore electronic music kan. Ada orang Malaysia masa tu is something yang baru. Dia orang tak boleh terima. Dia tengok Azhar punya apa lompat tu jauh daripada black metal sakat tiba-tiba main macam gini, macam electronic rock. Tapi it's something yang sebenarnya dekat Europe orang dah buat dah. Benda tu penerimaan dia dekat Malaysia masih tak, rasanya sampai sekarang pun tak yang boleh follow segelintir kan. Betul. So benda bila kita buat perubahan macam tu, kita of course dah mentally prepared yang akan kena kecam ke apa. Tapi bila kita cakap tentang underground music ni is something yang macam tadi kau kata tak ada border kan. Kita buat lagu ikut suka kepala kita. Tak ada orang boleh cakap kau sepatutnya main macam ni, kau sepatutnya main macam ni. Kita buat lagu untuk kepuasan sendiri. Nak dengar, tak nak dengar, jangan dengar. So, even bila cakap pasal Baku Karama is something yang kita back to the roots. Kita starting dulu. Main apa? Music rock. In fact sampai sekarang pun sebenarnya jiwa aku ni jiwa rock kapak. Main je music metal kan. Betul bang. Aku tengok abang pakai baju crossfire masih macam tu juga. Macam mana aku start membesar dengan Battle of the Band, Search, Lavender semua. Sampai sekarang pun masih lah. So kita masa tu nak ada satu album rock kan, macam Back to the Roots. At the end of it, benda yang tak ada rules, tak ada siapa boleh cakap kau kenapa kau tak boleh buat album macam ni. Suka hati lah. Macam aku cakap masa tu aku buat album ni, aku tak pakai duit mak bapak kau pun. Suka hati aku nak buat macam ni. Album Baku Karama tu bang. Aku album tu sikit lah pasal Baku Karama ni. Album tu memang mula-mula tu dengar benci sungguh bang. Lepas tu kan mungkin usia kan. Kaset dia pun aku dah hilang. Lepas tu Jai keluar balik yang lama, keluar balik dia reprint balik kan. Aku beli, aku cakap sedap betul lah lagu ni. Kenapalah yang aku marah sangat masa keluar. Masa keluar album tu dulu yang ada, masih zaman tulis surat lagi ya. Aku dapat surat setiap orang maki mak bapak aku pun ada juga. Sebabkan tak boleh terima daripada black metal tiba-tiba main rock kangkang macam tu lah.
Itu antara sejarah lah yang ada dengan album Baku Karama tu. Tapi at the end of it, aku kata suka hati aku nak buat album tu kan. So benda tu tengok, even sampai sekarang tu 2021 pun masih jadi perbualan. Orang yang orang dah tak ada, dia akan cari balik album tu. Betul bang. Kalau yang dapat first prize tu memang dia jual harga memang mahal lah. Tak dapat dah first prize tu, harga murah-murah tak dapat dah. Ada. Sekejap nak. Abang ada simpan Ni. Nak. Aku jual RM2,000. Tak daya tu. First prize. Bila abang keluar album Intifada tu, aku cakap, apa? Islamik betul ni. Itu yang orang masa tu banyak dia orang salah anggap lah. Dia tengok apa Asaha. Masa tu aku seorang aku dengan Jadam dengan Dai. The whole concept is pasal perang. It's not pasal agama. Itu yang orang. Tapi kita cerita tentang perang Palestin dengan Israel. So bila kita keluarkan topik perang ni, sebenarnya band macam Sodom dah lama dah buat. Betul. So the whole thing is pasal perang, tapi pasal dia bersangkut paut dengan isu topik Palestin. Orang cakap, wah ni album Islamik. Tak ada pun cerita dakwah dalam tu kan. Lirik-lirik macam, korang janganlah main judi lagi, janganlah berzinah, marilah sembahyang. Ada macam gitu punya lirik kan. So macam aku katalah time tu, diorang punya penerimaan tak boleh. Diorang asyik nak setan. Yeah. Bila something keluar tak setan, diorang tak boleh terima. Macam tu lah scene kita dulu kan. Betul kan. Tapi honestly cakap, apa saja aku buat dulu, benda tu jadi pencetus tau. Lepas aku bikin album ada topik Palestin kan, tiba-tiba banyak band pun tulis pasal topik Palestin. Benda tu jadi ikutan lah. Fenomistiknya menariknya, abang dengan band-band baru kan. Maknanya abang macam tak ada, orang kata tak ada istilah senior junior, tak ada. Yang tu aku respect lah. Aku baca abang punya interview tu. Jadi macam mana abang boleh, orang kata boleh hang out dengan band-band baru ni, abang boleh ambil inspirasi dengan diorang. Adakah dengan cara ini abang punya Fenomistik ni, cara ni lah dia boleh survival untuk bersaing, bukan bersaing lah orang kata, tapi boleh bergerak mengikut zaman tu. Beberapa hari lepas aku baru sembang dengan satu budak baru lah, budak muda. Dia baru buat band, dia ada buat release. Dia sendiri cerita kat aku, otai-otai kutuk apa yang dia buat. Otai-otai dalam scene, dalam so-called scene ni, kutuk dia, tak bagi dia semangat lah. It's something yang shouldn't happen lah. Jadi budak-budak baru ni, macam mana kita pun dulu pernah jadi baru, kita perlukan support daripada orang lama ni. Aku sendiri macam mana start naik dulu, aku kena kecam dengan band Abhorror. Legend, Singapore Legend, Abhorror. Kecam muzik aku masa tu. Tapi kita study kenapa kena kecam Tapi kita study, kita improvise kita. Tapi macam apa yang budak tu cerita kat aku baru-baru ni is, kecaman tu boleh mematahkan semangat orang. Benda tu tak sepatutnya berlaku lah. Katakan, in fact banyak band-band baru dia akan kasih abang dengar muzik tu. Kalau mana yang tak kena, abang kan bagi tahulah. Kau patut kena adjust dekat sini sikit. Diorang wanting good, diorang nak belajar pada pengalaman abang macam mana. Muzik yang diorang buat tu, of course,
kita akan jumpa something yang positif dalam lagu-lagu muzik band-band baru Okay. ni yang kita boleh pakai jadikan rujukan kan. Kalau aku tak salah, abang pun ada beberapa band lain. Kalau aku tak salah lah. Antaranya band Karomah tu, kalau tak salah aku. Dan juga aku lupa ada satu lagi band abang tu, aku lupa. Aku lupa. Jadi abang dengan band-band yang ada ni, macam mana bang? Abang masih bersama diorang ke? Karama sebenarnya dah dimatikan, bukan ditidurkan macam COVID, dimatikan terus. Yeah. So, yang satu lagi projek tu Zibetinos, itu is one man project lah. Yeah. Benda-benda tu semua sekarang kena on hold because aku akan busy dengan Phenomistic lah untuk tahun depan kan. Yeah. Phenomistic is always the priority lah. Yang benda lain tu ada masa kita buat. Okay. Of course macam Zibetinos sudah terakam lah. Tunggu timing yang cantik untuk release. Phenomistic pun baru release, so tak cantik itu nak release benda tu sekarang. Apa peram je lagi. Konsep yang sama bang? Konsep yang sama ke? Lain. Konsep lain Kalau Zibetinos tu dia lebih pada apa dia orang panggil black metal hutan. Okay. Dia tak begitu kompleks lah muzik dia banding dengan Phenomistic. Yeah. Okay, cuma nak tanya abang, antara band dekat Malaysia ni, yang aku rasa aku selalu lah bukan membandingkan lah, Asaha Langsui kan. Jadi abang punya abang punya orang kata hubungan abang dengan band-band yang ada sekarang ni kan, yang ada sekarang ni, yang sedia ada sekarang ni, macam mana bang abang dengan diorang kan? Maknanya masih ada kontak ke kan? Sebab aku dulu memang sangka abang band lama abang tu daripada sini, tapi lepas lama baru kata daripada sana kan. Jadi abang macam dia rapat lah dengan scene dekat sini tu. Cerita dia walaupun aku daripada seberang tambak dekat Singapura, tapi sebenarnya jiwa Malaysia aku tu kuat. Aku sendiri sebenarnya anak kelahiran Johor Bahru. Cerita dia masa kecil, ayah orang Singapura, so bawa ke Singapura dan dapatkan citizenship kan. Tapi saudara mara semua masih ramai lagi kat Malaysia. Dan kawan-kawan pun ramai dekat Malaysia. That's why jiwa Malaysia aku ni kuat. Even dengan band lama dulu dekat Singapura ni, kita band daripada Singapura, tapi kita bukan part of the Singapore scene. Kita tak ambil tahu pasal scene dekat Singapura ni. So kadang-kadang kawan-kawan tanya pasal certain band ni dari Singapura. Seriously aku tak tahu. Tak pernah nak ambil tahu. Tapi kawan-kawan aku ramai dekat Malaysia. Langsui salah satunya lah. Kita kalau siapa yang follow perkembangan arena metal underground ni tahu, daripada EP Meditation pun pagi lagi Batang Ragu buat lirik untuk band lama aku kan. So dan lately yang diorang punya rilisan baru, aku pula ada tulis lirik tu. Masih ada lagi silaturahim tu lah. Jadi katanya Langsui pun ada plan keluar album baru, yang dapat maklumat lah. Cuma ada ke abang ada contribute juga ke untuk album baru ni? Batara ada contact abang ke macam mana? So far belum ada lagi lah. Tapi insyaAllah kalau dia approach kan. It's something yang aku rasa seronok lah sebenarnya bekerjasama dengan diorang. Sebab dia Batara pernah cakap aku, dia kata ni kata dia kata orang yang paling sesuai cerita pasal
apa Nusantara punya Eastern Metal punya ni, dia kata One Fan Music, kata dia kata itulah. Aku pernah interview dia kan, dia kata One Fan Music punya lirik memang tepat lah, orang kata sesuai katanya lah. Tu lah sebab aku yang baru ni album baru dia orang aku tulis pasal apa ya, title lagu tu Gentayangan Bajingan Malam. Kita pasal Pontianak. Aku terbawa benda tu sampai masuk ke Venemistik. Ada lagu Night Call Pontianak pasal Pontianak. Terbawa kat sana. Pinjam sekejap lah konsep langsung. Sorry Sam. Jadi apa abang tu tulis lirik ni, dia just imagination je atau sebenarnya abang ada pengalaman tersendiri lah kan, pengalaman sendiri kan? Pasal lirik ni. Pasal penulisan lirik. Sebenarnya aku pencinta puisi. Banyak buka antologi puisi. Daripada sekolah menengah mula minat. Dan ada perpaduan puisi aku masuk. Dan along the way discover lagu-lagu puisi macam daripada Kopa Tasa, Abang Nasi. Dan walaupun aku tulis lirik-lirik untuk music metal, music underground, my biggest influence dalam penulisan is still Arwah Lolok, Amin Sahab. These are some of the lyrics writing yang aku belajar cara penulisan juga. Macam bukan belajar dengan orang lah, tapi kita kaji apa dia tu. Cara penulisan dia, macam dia sambung-sambung perkataan jadi ayat-ayat puitis. Dan juga penulis Khalil Gibran itu pun salah satu lah kita belajar. Masa dengan band lama ada juga kita panggil melacur kan, perkataan orang putih macam macam apa tu, tahyul jadi tahyulistik. Ada. Kita dah combine perkataan orang putih dengan Melayu macam tu. Betul, ada apa pakai. Memandangkan abang pun memang minat band-band rock 80-an ni, dan aku pula dalam interview untuk channel Kekatu TV ni adalah beberapa kali interview kumpulan-kumpulan rock legenda ni. Tapi yang menyedihkannya, band-band besar ni mereka ni pun berantakan lah. Berantakan. Sekadar pandangan abang lah, sebagai peminat rock 80-an. Mereka sendiri pun berantakan. Jadi yang terbaru kumpulan Search lah. Jadi mungkin abang sebagai peminat, sebagai peminat, mungkin abang boleh berkongsi apa pandangan abang tentang kumpulan-kumpulan rock ni yang nama-nama besar ni pun menghadapi perpecahan lah mungkin. Benda macam ni sebenarnya perkara lumrah lah bila bermain dalam band ni. Even aku sendiri alami benda tu dengan band lama. Apa yang jadi kat band lain tu aku tak ambil pot sangat lah. Fans-fans orang yang apa taksub ni of course, especially bila masuk isu ekspedisi ekspedisi Izo main sampai fans pun bercerakau macam tu. Kita betul. Kalau dua-dua best, buat music best, kita still follow lah kan. Benda ni jadi pada macam band apa tu, Dewa 19 bila Ari Lasso keluar, masuk Once best. So for me Dewa 19 dengan Once lagi best daripada dengan Ari Lasso. I mean that one is my personal opinion lah kan. Betul. Tadi isu lah. Kalau kita cakap Search kan, sekarang adik-beradik tu tak ada, dan masuk Mankida dengan Hillary sekarang, which are among the original Search members. Kalau dia orang create music yang still sedap nak dengar, best, tak ada isu lah, tak ada isu. Fan-fan yang tak suka tu yang ada isu nanti ya.
Pening kepala tengok yang kes Ekspedisi My Ekspedisi Zoo. Yeah. Memang it's music, just enjoy it. Tak adalah nak run through ke semua lagu abang dalam album ni. Cuma aku nak tanya untuk lagu Wow tu. Dalam lagu ni dia of course lah lagu Wow Bulan tu lah. Jadi dia kedengaran menarik lah kat aku. Dia rasa sebab first time aku dengar Wow Bulan, orang bawa serancak tu, semetal tu kan. Selalu Ulit Mayang aku selalu dengar itulah kan. Rasanya kita dah start practice lagu tu ada dalam 3-4 tahun lah kan. Kadang-kadang aku upload dekat Facebook sesi-sesi kita orang practice lagu ni. Aku mempermainkan perasaan ni kat fan-fan. Dengar, oh ada riff Wow Bulan lah kat ending. Pasti dia orang fikir Fenomistik ni buat lagu khas untuk orang Kelantan kot something like that. Saya ada kawan-kawan yang daripada Kelantan pun rasa macam bangga kan dengar muzik tradisional dia Wow Bulan ada dekat dalam lagu Fenomistik. Dan masa tu aku pun tak umumkan title lagu tu just buku caption Teraju 3. Seorang ingat tu title dia Teraju 3. Tapi bila dah keluar album tengok just Book of Wow saja, which is something yang pada aku something yang unik aku buat. Orang tak pernah terfikir sebelum ni. Rasa kat band-band lain pun tak pernah terfikir buat macam tu kan, title lagu just satu Jawi macam tu. Apa di sebalik lagu tu, apa lirik lagu tu sebenarnya aku tu belum ready nak share. It's something untuk orang explore. Macam kita baca puisi kan, kadang kita baca puisi dan kita just agak-agak mungkin dia tulis pasal ni. So benda ni masih baru lagi rilis. Is open untuk orang fikirkan apa sebenarnya aku tulis dalam lagu tu. Dan kenapa dia just title Huruf Wow tapi ending dia ada riff Wow Bulan tu. Bila baca lirik tak ada buat cerita pasal Kelantan. Kenapa? So aku nak orang fikir lah. Betul. Kenapa? Mungkin lagu Night Call dengan Wow ni sebagai orang kata satu breadcrumb untuk album akan datang ke kan? Yang muzik Fenomistik dia akan jadi seperti ini. Apa yang kita orang bikin dengan band lama dulu, benda tu masih orang kata orang dengar orang tahu ni trademark, ini music one baca. So kalau ada pun kita try tak nak jadi terlalu modern sebab muzik macam ni harus lebih kepada traditional, ancient style. Kita akan explore benda-benda benda baru yang boleh letak dalam muzik kita. Kalau macam tadi kau kata apa dia punya riff berubah-ubah. Mungkin kalau kita nak buat satu lagu 3 minit main pattern sama, kita akan buat. Nothing is certain for now. It all depends on dekat studio macam mana kita buat lagu, apa yang jadi. Dan kalau dia akan rilis lagi 2 tahun, bagi 2 tahun lah baru cerita macam tu. Okay. Band apa yang abang dengar sekarang ni? Dalam sekarang lah, umur abang yang sekarang ni dan abang dengan industri pun ada apa dalam scene metal pun abang dah berpuluh tahun. Tadi petang baru aku keluar pergi satu kedai jual CD kat sini. Then this was what I bought. Okay. And ini lagu orang tua lah pakai. Lagu orang tua. Masih dengar kok lagi lah. Macam mana metal ni, kita dah main metal, bukan kata tak dengar langsung, tidak tapi macam aku kata dari jiwa rock, mesti akan tetap pilih rock. Aku pernah tanya Sam, bang, kau dengar lagu apa sekarang, umur kau sekarang? Dia kata dia dengar metal tu hanya untuk dia kaji sound album tu saja.
Dia adalah sebut nama band Winterfell ke apa, aku lupa lah. Dia sebut dia dengar album tu semata-mata untuk sound je, bukan band tu, dia kata. Memang dia pun dia pun tak dengar yang baru-baru pun, dia tak dengar lah kot agaknya kan. Aku rasa mak metal Aku tak dengar baru. Even for myself selalu banyak band nak dengar sekarang. Ya, memang. And of course ada terjumpa band daripada UK, Winterfell which is good. Dia ada folk punya black metal. Ya. Kalau abang boleh bagi 5 buah album mungkin yang abang rasa inilah album terbaik sepanjang zaman, tak kisah bang, metal ke rock ke, kalau abang boleh berkongsi lah. Tak ikut order lah Yang terfikir kepala search Mentari Merah di Ufuk Timur. Satu. Yang kedua Junction Arah, Black Sabbath, album Live Evil, Bazaar. Bukan album dia, demo dia, Intromancy. Itu yang keempat. Itu jahat. Okay, yang kelima ni something yang pelik sikit tapi aku masih dengar even ke sekarang, is Godflesh Cleaner punya album. Okay bang, masih banyak-banyak bang atas masa abang ambil meluangkan sedikit masa. Mudah-mudahan Fenomistik, aku doakan Fenomistik cepat rilis materi baru, sebab aku memang aku album ni aku 3 kali pusing, aku cakap sedap. Mengharapkan ada lagi lah selanjutnya. Make sure masuk dalam top 5 dalam top 5 album yang minat. Anyway, thanks pada Kekatu TV for sudi untuk buat sesi interview santai ni kan. It's not just about promoting the new album. I think it's more of a sharing session from myself. Ada pengalaman yang boleh share pada aku cakap tadi, golongan muda ni, budak-budak yang baru, kita janganlah panggil dia orang BBNU macam hina gitu kan. Macam membunuh kreativiti lah kalau kita kritik teruk sangat pada aku lah. Dia konsep dia macam dekat masjid kata orang yang veteran ni, budak-budak pergi belakang, budak-budak jadi semangat, tak ada semangat nak pergi masjid. Betul bang. It's the same concept. Budak-budak muda, budak-budak baru ni, dia orang komplain pasal perkara ni kat aku lah. It's just, it shouldn't happen lah, macam aku cakap tadi.